Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa Serang, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi sekali untuk menyambung pengajian kita yang telah terputus selama 6 bulan berturut-turut. Akhir sekali saya datang sini ialah bulan 3. Bulan 4 tak ada, bulan 5 tak ada, bulan 6 tak ada, bulan 7 tak ada, bulan 8 tak ada, bulan 9 baru ada. Tapi tempat-tempat lain sudah bermula daripada bulan 6 lagi dah. Surau ini diam aja. Mut idak ngi, idak mo, idak. Jadi saya anggap ada dua anggapan. Yang pertama saya anggap dia memang dah tak ada saya lagi. Sudah tu. Jadi bila ada orang minta saya bagilah apa yang kedua tu. Nah, ada pula masjid minta, saya bagi hari itu. Kerana masjid itu ada kosong lagi masa itu. Jadi mujur. Telefon oleh Cikgu Haji Jazuri, ada lagi kosong. Malam ini patutnya ada satu tempat lagi. Apa itu juga ngik idak mo idak pergi malam ni. Bila ditanya tu cari mana-mana lain Kerana saya ni tak boleh duduk diam. Kalau diam aja mulalah sakit badan . Jadi kena biar berada dalam majlis ilmu daripada buayan sampai bila? Sampai masuk dalam kubur kerana itu diperintah oleh Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Mudah-mudahan kita mesti berada dalam majlis ilmu. Saya tak boleh tak berada dalam majlis ilmu. Sebab itu kalau saya tak nak ngajar malam tu, cari mana tempat yang ada majlis ilmu, saya pergi. Di kampung tu banyak tempatnya. Di Masjid An-Nur ada, Masjid Jami' ada, surau-surau keliling tu ada saya pergi. Kerana saya nak berada dalam majlis ilmu. Kerana orang yang berada dalam majlis ilmu tu
dikira sedang berjuang di jalan Allah. Ya, karena itu sabda Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni sedang berjuang jalan Allah ni, sehingga nak balik rumah. Dah balik ke rumah tak ada lagi dah. Ya, jadi kalau meninggal sebelum sempat balik rumah, meninggalnya dipanggil syahid. Itu yang pentingnya majlis ilmu ni. Sebab saya seronok dengan majlis ilmu. Tapi kalau diam aja, macam mengendal. Lagi satu, sungai lesung habis tu juga. Diam je. Lepas tu baru telefon. Saya bagi juga satu waktu yang lain. Tapi bukan waktu yang biasa. Waktu biasa tu dah diambil dia orang pula. Alright, untuk malam ni jangan panjang-panjang menyembah. Kita ada SOP. Tahu apa SOP? Sop kan? Sop kambing. Sop ayam. Standard Operation Procedure. Cukup waktu je, saya berhenti lah insyaAllah ya. Tak ada terus berhenti je. Adalah basi-basi sikit Untuk malam ni, muka surat berapa nak baca? Saya dah lupa Satu. Alright. Hadis yang ke-67. 111. Hadis yang ke-67. Ya, alright. Kita masih masuk dalam atau sedang berbicara tentang bab sembahyang ya. 111. Hadis yang ke-67 ya. Alright. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati," sampai fakabbir ya. Sampai itu ada ayat-ayat Quran dari surah apa? Rasa saya surah Al-Maidah An-Nisa ya. Bila kamu nak mendirikan sembahyang, hendaklah kamu basuh muka kamu ya. Faksilu wujuhakum dan sebagainya. Saya pun tak apa apa ayatnya. Sampai kita fakabbir, sampai dia takbiratul ihramnya. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sembahyang, hendaklah engkau mengucap takbir, hendaklah kamu mengucap takbir. Takbir itu takbiratul ihram ya. Allahu akbar. Iaitu takbiratul ihram. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim. Bukan ambil sembahyang tadi saya silap ya. Kalau nak sembahyangnya bukan lain. Ini kita mulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu sembahyang dalam Islam ya. Kita bermula dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu betul-betul Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, tak betul juga. Allahu akbar, tak betul juga. Ya, Allahu akbar, tak betul juga. Dia sebenarnya Allahu akbar, ak ya. Alif di atas a, alif kaf di atas ak, keluar angin. Hamas ya. Allahu akbar. Bar tu pendek, jangan panjang. Allah tu boleh panjang. Allah boleh sampai 7 harakat. 7 halif. 7 halif tu 14 harakat ya. Allahu akbar. Boleh ya. Allah tu mana? Allah tu. Tu tak boleh mana dengan Allahu akbar. Itu tazan. Dia Allahu akbar. Allah tu boleh panjang. Allahu akbar. Tak apa ya. Itu apanya hadis ya. Hadis ni hadis sahih ni. Rawahul Bukhari. Bila Bukhari mengeluarkan hadis ini, maknanya hadis sahih. Hadis yang benar-benar hadis. Sahih itu artinya dia memang hadis. Bukan hadis palsu. Bukan hadis reka-reka. Bukan hadis dhaif. Hadis yang sebenar-benar hadis ya. Tidak dipertikaikan hadis ini. Ya, itu hadis sahih namanya. Kalau keluar daripada Bukhari atau Muslim, itu hadis sahih. Ya, hadis ini menjadi dalil bahawa takbiratul ihram adalah salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Rukun qauli. Kena sebut betul-betul.
Allahu Akbar boleh. Ya, Allahu Akbar boleh. Paling komannya 2 harakat. Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Rukun qauli ada 5 ya. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat Nabi. Yang kelima salam. Itu namanya rukun qauli, rukun bacaan. Mesti dibaca betul-betul. Ya, paling kurangnya kedengar ke telinga. Nak rukun bacaan ya, dalam hati tak sah. Kalau dia baca dalam hati aja, Fatihah tu baca dalam hati aja tak sah tu. Kalau takbiratul ihram dalam hati aja tak sah. Mesti ada kedengar suaranya paling common setakat kedengar telinganya sendiri. Bagi imam biar dia kuat. Imam tak apa, bagi makmum dengar. Tapi bagi makmum jangan kuat. Setakat dengar telinga sendiri aja. Itu takbiratul ihram namanya. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari itu pun perawi hadis sahih juga, Muslim pun juga perawi hadis sahih juga. Bukhari ini orang asal daripada Bukhara. Namanya Ahmad bin Ismail. Tapi dia jadi imam di sana, dia memanggil diri dia Imam Bukhari kerana dia asal daripada Bukhara. Ya, Muslim memang dia pun Muslim, namanya Muslim dia. Dia orang Iran ya, dia asal daripada Parsi ya. Hadis ini menjadi dalil bahawa takbiratul ihram adalah salah satu dari rukun-rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? One more time. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Ada kitab mengatakan 17. Mana datang 17 tu? Ada 4 tempat mesti ada tumak-ninah. 4 tempat mesti ada tumak-ninah. Yang pertama rukuk. Yang kedua iktidal. Yang ketiga duduk antara 2 sujud. Yang keempat sujud. Ya, itu 4 tempat. Mesti ada tumak-ninah. Apa itu tumak-ninah? Seluruh anggotanya diam. Jangan bergerak. Jangan bergaru. Jangan noleh-noleh ke kanan. Jangan ngangguk-ngangguk. Mesti diam je. Kalau tak, bukan tumak-ninah. Ya? Itu 4. Jadi ada kitab menyebutkan 4 tempat tu tumak-ninah dia satu rukuk dan tumak-ninah satu. Itu apa itu kitab lain. Ada kitab lain di anunya rukuk. Ya. Kemudian nombor sekian lepas tu tumak-ninah. Lepas tu dia katanya apa? Iktidal. Nombor lagi lepas tu tumak-ninah. Dan kalau dibilangkan 13 campur 4 berapa? Ya Allah, 13 campur 4 berapa? 17. Tapi kitabnya biasa kita baca 13 saja. Kerana dia masuk dalam tumak-ninah. Sekali kena. Rukuk dan tumak-ninah kira satu nombor. Ya, iktidal dan tumak-ninah kira satu nombor juga. Sujud dan tumak-ninah kira satu nombor lagi. Duduk antara 2 sujud dan tumak-ninah ya. Jadi antara rukun sembahyang tu yang 13 perkara tu ialah takbiratul ihram. Ya, apa arti takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan sebelumnya tidak haram. Bila dia sebut Allahu Akbar, ada benda yang haram. Apa yang haram? Di antaranya bergaru-garu haram, ya. Gerak turut-turut haram, makan haram, minum haram, bercakap-cakap haram, sembang-sembang haram. Padahal asalnya tak ada haram. Tapi bila sebut je Allahu Akbar, makan jadi haram. Itu dipanggil takbiratul ihram. Ya, hadis ini menjadi dalil bahawa takbiratul ihram ialah salah satu dari rukun-rukun sembahyang. Takbiratul ihram ialah takbir yang pertama di dalam sembahyang. Dan lafaznya ialah Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Dalam hati ingatkan Allah itu Maha Besar ya, dia rukun. Ada pun rukun kita berpindah tu bukan namanya takbir, bukan rukun dalam sembahyang ya. Itu apa? Itu takbir intiqalat namanya. Takbir perpindahan. Yang itu tak ada wajib. Kalau tak nak sebut pun tak apa. Dia rukuk aja tak nak sebut Allahu Akbar. Sah dah sembahyang. Sah ya. Ya, dia iktidal aja tak ada sebut sami Allahu liman hamidah. Sah dah. Sah. Itu sunat ya. Sunat menyebut Allahu Akbar ketika nak rukuk, ketika nak sujud, ketika nak duduk antara 2 sujud. Ketika nak bangkit sujud balik.
nak rukuk balik. Itu semua sunat rukunnya. Boleh sebut Allahu Akbar, dapat pahala. Kalau nak pahala kita sebutlah. Ya, tapi bukan wajib. Yang takbiratul ihram ni jadi rukun, mesti disebut dan kena sebut betul-betul. Ya. Alright, itu namanya Allahu Akbar. Itu hadis yang ke 67 menyebut Allahu Akbar. Rukun ya. Ada masalah sebelum kita pergi hadis yang lain. 68. Ada masalah tentang takbiratul ihram. Yang lain tu sunat, angkat tangan tu sunat. Ya. Kalau tak ada usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah tak? Tangan tak diangkat. Ya. Kadang-kadang dia angkat tangan tu kadang-kadang batal pula sembahyangnya. Kita tengok takbir tu. Tengok takbir dulu ya. Kadang-kadang batal. Macam mana? Tengok saya berdiri. Usolli fardal zuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca tak? Apa yang baca? Tengok sekali. Allahu Akbar. Baca tak? Baca ke tak? Kenapa baca? 3 gerak berturut-turut. 1, 2, 3. Baca tak semayang? Baca. Ngangguk siapa nyuruh ngangguk tu? Ada Ustaz Razali nyuruh ngangguk. Ada Ustaz Masri nyuruh ngangguk. Ada? Jadi 2 gerak aja. 1, 2. Tengok saya ni. Bukan cantik benar, tengok aja ya. 1, 2. Jangan 1, 2, 3. Batal. Setengah tu 1, 2, garu pula dulu. Kejap-kejap itu kata Allahu Akbar. Garu. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Alhamdulillah di sini tak ada ya. Tapi tempat lain ada. Di Korea ada. Jadi jangan 3 gerak betul-betul. 2 gerak aja. 1, 2. 1, 2. Ya, ini sunat je. Tapi kalau nak melakukan sunat kadang-kadang batal sembahyangnya. Kadang-kadang exercise pada Allahu Akbar, exercise dulu. Bersenam dulu. Metekan apa? Dada dulu. Allahu Akbar jadi 1, 2, 3. Ya. Ada yang banyak tu kan Allahu Akbar. Tu lagi teruk ya. Ada tak yang begitu? Yang was-was Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Lagi baca ya. Jadi betul-betul takbiratul ihram tu. Hendak kaya betul lah. Yang sah tapi tak betul ada juga. Allahu Akbar. Tengok ni. Allah. Ini apa? Ini apa? Takbir tuan. Allahu Akbar. Takbir tu tangan tu biar lurus kata. Ini lurus ni semua lurus. Dia ibu jari ni separas dengan telinga belah bawah ni. Ujung jari ni separas, bukan mesti betul-betul, separas aja, lebih kurang. Allahu Akbar. Separas ya. Bukan suka pergi penuh bagi kena dah ya. Itu dia cara melakukan yang sempurna takbiratul ihram. Sebutan pun begitu juga. Kena sebut yang betul-betul. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar tak betul. Itu tazan melaung gajahnya. Ak tu pendek je. Allah tu 2 harakat. Allahu Akbar. Boleh panjang. Allah itu boleh ya. Tapi jangan ditutup ni. Jangan Allahu Akbar. Itu tak betul. Ada dak orang betul Allahu Akbar. Macam mana? Apa artinya? Ha tu dah mati dihidupkan balik. Ha tu dah habis. Allah tak ada ha lagi dah. Betul sambung lagi ha. Dia sebut 2 kali ha tu 2 kali ya. Dia patut Allah jangan dimatikan. Allahu Akbar. Kalau tak matikan panjang tak apa sampai 14 harakat boleh ya. 7 alif 14 harakat. Allah tengok 14 harakat. Allahu Akbar. Ini 14 harakat ya. Boleh kalau dia yang puas-puas tu. Masa itulah kita menyebut apa? Kita dalam hati kita niat sembahyang tadi ya.
Masa sebut Allahu Akbar bermula daripada A tu sampai Ra Akbar tu. Kita niat nanti saja aku semayang fardu Isya 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Bukan wajib semua tu dah. Yang wajibnya 3 aja. Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad penting apa? Sahaja aku semayang. Ya. Ta'rad semayang apa? Wajib ke sunat? Wajib. Sahaja aku semayang fardu. Itu wajib ya. Ta'yin apa? Fardu apa? Isya. Sahaja aku semayang fardu Isya. Itu yang wajibnya. Yang lain tu 3-4 rakaat ke, mengikut imam ke, ya, ngadap kiblat ke, itu tak mesti dalam takbiratul ihram. Lepas takbir pun boleh. Kalau nak jadi nak pahala jemaah, niat jadi makmum. Ya, kalau nak pahala jemaah imam, niat jadi imam. Kecuali sembahyang jemaat. Kalau jemaat tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia mesti niat ketika takbiratul ihram jadi imam. Kalau tak sah. Kalau tak sah satu jemaat tak sah. Kerana lambat niatnya. Makmum dah niat, dia belum niat dia niat kemudian dia tak sah kerana sembahyang jemaat tu fardu ain. Sembahyang lain ni fardu kifayah tak apa. Jemaat mesti dia dalam takbiratul ihram. Saja aku sembahyang fardu jemaat 2 rakaat imam kerana Allah Taala. Jadi 3 aja ya. Usolli fardal isya'i, itu aja. Saja aku sembahyang fardu isya, itu saja. Qasad, ta'rad, ta'yin ya. Ya, qasadnya apa? Sahaja aku sembahyang, tu qasad. Aku sembahyang tu qasad tu. Tak ada sahaja yang menambah aku sembahyang. Ya, kemudian ta'rad apa? Fardu. Sembahyang tu fardu. Kemudian ta'yin apa fardu apa? Isya, subuh, asar, maghrib, isya dan sebagainya. Itu dia. Itu takbiratul ihramnya. Ada masalah lagi? Tak ada. Jangan angkat tangan tu lebih banyak dah. Allah. Jangan ya. 2 gerak aja. 1, 2. 1, 2. Jangan lebih. Kalau habis itu tu, macam dia nunjuk lah orang belakang tu ya. Dia tengok tu. Ada tak orang buat macam tu? Dia apa? Allah. Tak ada. Dia sana. Dia 2 gerak aja ya. Ada juga orang buat, ya, tengok. Dia buat apa ni? Allahu Akbar. Berapa gerak tu? Berapa gerak tu? 3. Kalau dia dari atas tak apa. Ya? Kalau dia usolli itu dari bawah Allahnya, Allahu Akbar batal. Kalau dia dari atas tak apa. Allahu Akbar. Itu boleh. Ya? Dia kata apa? 1, 2. Tak apa ya. Tapi kalau dari bawah Allahu Akbar, tak boleh ya. 3 gerak berturut-turut. Ada bangkangan. Tak ada bangkangan. Ada soalan. Itu takbiratul ihram. Yang salahnya sebutnya banyak Allahu Akbar, salah. Ya. Ada tak kata dia macam surrender. Surrender dengan Allah. Kalau kat sini tak boleh apa. Kalau dalam takbir sini dah masuk. Kalau kat sini tak ada lah. Bukanlah batal, tapi bukan tak sah ya, tapi tak ada rohnya, tak ada. Yang sempurnanya Allahu Akbar. Itu yang sempurna. Tapi kalau dia buat lain boleh tak? Dia orang pas sembahyang Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh tak? Sah ke tak sah? Ini orang pas ni. Ini orang pas ni tak? Sholli fardhu isya'i 4 rakaatin ada imam lillahi Allahu Akbar. Boleh tak? Sah ya. Kami tak ada adalah makruh lah. Bila tidak sunat, bila yang sunat itu tidak dibuat, maka makruh lah. Dia tidak akan sempurna buat yang sunat sekali ya. Jadi dari atas tu. Kalau dari atas Allahu Akbar tak boleh ya. Dia turun 1, naik 1. Kalau tidak kan tu tanda kita itu roh tu tasawuf begitu lah kata cikgu tadi ya. Allah tu macam seolah-olah kita surrender dengan Allah Taala ya. Allahu Akbar itu rohnya. Tapi bukan rukun ya. Seolah-olah kita surrender dengan Allah Taala. Alright. Itu takbiratul ihram.
Tengok hadis yang ke-8, dia 68 ya. An Abi Humaidin As-Sa'idi. Kalau nak sambung, an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbal al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Masih lagi takbiratul ihram juga ya. Apa katanya? Dari Abu Hamid, kenapa? Abu Hamid Humaidah ni Hamid ya. As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk mengerjakan sembahyang, dia menghadap kiblat. Udah menghadap kiblat baru dia takbir ya. Jangan takbir tengah menghadap lain. Menghadap kiblat serta ia mengangkat kedua tangannya ya, sambil berkata Allahu akbar. Itu yang soalan cikgu tadi ya. Dia angkat tangan dulu. Kalau tak nak angkat tangan boleh tak? Allahu akbar boleh tak? Boleh ya. Ya ada orang betul tau. Allahu akbar. Dia angkat tangan ini pun sunat, bukan wajib tau. Yang tangan sini tu sunat tu, bukan wajib. Ya, kalau dia ya. Salli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Orang belakang farakah kan? Orang belakang farakah kan? Jangan. Sah tu ya. Kerana ada mazhab macam itu. Saya pernah tengok di Mekah tu. Dia sembahyang kat pintu je. Ya? Dia itu lah. Tapi sah ya. Sah bukan tak sah ya. Sah. Saya ada pernah tengok di Mekah dia tu Allah. Dia sembahyang kat pintu je. Apa buat orang ni menung? Apa ini tengah sembahyang? Sekali tu sembahyang jemaah kat pintu ada seorang bunyi ni. Orang belakang tu agaknya mazhab Syafi'i tau. Di belakang, baris belakang tu. Nengok orang depan tu kat pintu je. Dia mula goyor orang depan tu. Semua buat apa tu. Sudah dah lepas sembahyang dikerumun dia orang yang menggoyor tu, bukan orang yang di atas, orang depan tu, orang yang menggoyor dikerumun. Batal kata dia. Sembahyang balik kata, batal dia tu. Kerana bergerak goyor orang depan tu batal tak? Batal lah. Padahal dia sah yang depan tu. Yang belakang ni tak sah kerana dia taksub benar dengan mazhab yang kopi ni kan. Jadi biarkan dia begitu. Kalau kita ada jumpa kopi tu biarkan. Kerana hukumnya sah, bukan tak sah ya. Itu dia. Jadi Nabi sebelum dia takbiratul ihram dia ngadap kiblat dulu ya. Kita kiblat tak ada masalah, ada macam ni ya. Tak ada masalah. Tambah sekarang ni kita dah ada handphone tu, ada tak? Ada tak apa arah kiblat ada tak? Handphone canggih-canggih belaka. Handphone yang tak canggih pun ada arah kiblat sekarang ni ya. Jadi dengan ngadap kiblatnya. Mana dia? Ia menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangannya sambil berkata Allahu akbar. Rawahul Ibnu Majah. Artinya riwayat daripada Ibnu Majah. Riwayat daripada Ibnu Majah, apa kata Ibnu Majah salah satu daripada 6 perawi hadis yang masyhur ya. Takbiratul ihram hendaklah disertakan dengan niat dalam hati. Itu niat tadi ya. Nanti akan kita cerita niat panjang lebar insya-Allah. Dan jika tidak sah sembahyang. Kalau tak ada niat tak sah sembahyang. Kita dah baca hadis innama a'malu bin niat. Setiap amalan itu dengan niat. Kita tak sah. Nak sembahyang kena ada niat. Dan dalam niat tu sembahyang saya spesial ada niat. Ada qasad, ta'rad, ta'yid. Lain tak ada. Lain nak puasa tak ada qasad, ta'rad, ta'yid. Niat dalam hati aku esok nak puasa Ramadan boleh tu. Tapi nak minum elok dengan niat. Tak ada pula saja aku minum kerana Allah Taala, tak ada, tak boleh. Tapi sembahyang kena ada qasad, ta'rad, ta'yid. Lain tak apa. Nak dengan niat Jika tidak sah sembahyang itu. Ya. Caranya telah pun diterangkan dalam huraian rukun yang pertama dulu. Dah bab niat dah habis dah ya. Dah kita terang dulu. Iaitu soal tentang soal niat. Sebab dinamakan takbiratul ihram kerana ia mengharamkan perkara-perkara yang halal yang membatalkan sembahyang sebelum itu. Dulu kalau dia buat tak ada haram, makan tak ada haram, tapi bila sebut takbiratul ihram sudah haram makan. Minum tak ada haram. Setelah dia menyebut Allahu Akbar, haram minum, haram makan, haram bercakap-cakap, haram sembang-sembang dan sebagainya.
Nah, ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Ngapai panjang nakut je tu. Habis dah tu ya. Kita kena ikut SOP. Cukup sekarang itu ya. Jadi kalau ada soalan saya layan sikit-sikit ya. Tak ada. Kalau tak ada sekian dulu. Minta maaf boleh ya. Pendek benar. Tak berbalik yang dulu bagi dia mezin. Pendek benar, kejap benar. Macam mana buat itu bukan saya yang salah. Kalau tak nak ikut SOP boleh kita berhenti pukul 11 baru berhenti ya. Salah boleh juga. Alright, sekian dulu. Ampun maaf salah silap lebih lagi kita cerita tentang hukum ni ya. Kalau salah sebab hukum minta maaf ya. Lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ampun maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.